Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Ya Tuhan, sungguh kami rindu firman-Mu boleh memenuhi akan hati kami. 神啊，是的，我们希望盼望主你的话语充满我们的心。 Kami rindu firman-Mu boleh mengubah kehidupan kami. 我们也渴慕你的话语能够改变我们的一生。 Karena itu Tuhan, kami mau menyiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami, semuanya boleh kami tujukan kepada Engkau. 以至于我们今天要预备我们自己，将我们的心思意念都集中在你的 Kami memohon Allah Roh Kudus sendiri yang berbicara, berkata-kata kepada setiap kami. 我们恳求圣灵亲自向我们说话， Kiranya telinga kami dan juga hati kami boleh menerima setiap firman yang diberitakan. 让我们不单耳朵，我们的心也能够领受主你的话语。 Firman itu boleh bertumbuh dan mengubah akan kehidupan kami. 你的话语在我们心中成长，并且能够改变我们的生活。 Menyerahkan kedua anak-Mu yang menyampaikan dan juga menerjemahkan menjadi saluran berkat Tuhan bagi umat-Mu. 我们将你两位儿女，无论是传讲信息的还是翻译的，都放在主你大人的手中。 Dalam Kristus Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu, kami bersyukur dan berdoa. 我们奉耶稣基督的名，将你的话语，交托在你手中。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们，早上好 Taja Ping'an. ，Salam sejahtera。 Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. 我们今天再次来思考神的话语。 Tema yang diberikan kepada saya adalah hidup adalah sebuah perlombaan untuk menjadi berkat bagi sesama. 题目是生命是一场为了祝福他人的赛跑。 Dr. Alvin, penginjil Alvin minggu yang lalu sudah menyampaikan tema hidup sebagai sebuah perlombaan. 上周武成义传道已经告诉我们说，生命是一场赛跑。 Jadi tema saya cuma ditambahin belakangnya gitu ya. 我只是加上几个字罢了。 Tema-tema ini adalah rangkaian daripada pekan misi dan penginjilan yang diadakan oleh gereja kita pada bulan Agustus ini. 这些题目是一连串的题目，是我们面临这个8月份的差传月。 Dan pekan misi penginjilan pada tahun ini sudah masuk yang ke-45 tahun Bapak Ibu. 我们今年的差传年会已经进入第45周年。 45 bukan umur yang pendek ya, tetapi satu perjalanan yang cukup panjang. 45年是一个漫长的日子。 Ini juga berarti bahwa gereja kita sudah memiliki badan misi selama hampir 45 tahun. 这也表示我们堂会已经拥有这个差传组。 Kiranya melalui pekan misi dan penginjilan ini kita diingatkan kembali akan panggilan Tuhan bagi kita untuk boleh memberitakan Injil bagi sesama dan menjadi berkat. 盼望借着这个差传也再次提醒我们，让我们知道我们的使命就是要宣扬主你的话。 Mari bersama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang mendasari kita untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 让我们读一段的经文来成为我们今天思考的经文。 Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Yang pertama dari Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. 我们要思考两段的经文，首先是从创世纪12章第1到第3节， Kemudian 1 Petrus ayat yang 2, pasal yang kedua ayat yang ke-9. 然后是彼得前书第2章第9节。 Bagian 1 Petrus tadi sudah kita bacakan ya. 刚才彼得前书第2章9节，我们大家都已经念过了。 Tapi tidak apa-apa, kita akan membacanya kembali. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 牧师要念这个创世纪12章第1到第3节。 Nanti Ibu Nirmala akan membacakan bagi kita 1 Petrus pasal 2 ayat 9 di dalam bahasa Mandarin. 然后我要用中文来读彼得前书第2章第9节， Mari kita perhatikan dua bagian firman Tuhan ini. 请大家看，预备。 Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan
dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. 彼得前书第2章第9节，唯有你们是被拣选的族类，是有金尊的祭司，是全圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. 我们读神的话，并且能够在生活中施行出来的人蒙福了。 Bapak Ibu sekalian, di dalam pelayanan misi modern ada satu nama yang harus kita ketahui dan harus kita kenal. 在这个新式的差传的施工上，我们需要认识一个人的名字。 Orang itu adalah William Carey. 这个人的名字叫威廉·克里。 William Carey itu disebut sebagai bapak misi modern. 威廉他是被称为是新潮新式派的差传。 Dia hidup di dalam keluarga yang sederhana dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dia sejak muda harus bekerja sebagai tukang sepatu. 他出生在一个简朴的家庭里，因此他从小就要去工作，在一个造鞋厂。 William Carey adalah seorang yang rajin, dia secara otodidak dia belajar sendiri, baik belajar Alkitab, belajar bahasa Latin, bahasa Yunani, bahkan bahasa Ibrani. 威廉他是一个很勤奋的人，他是自动自发的学习好几个语言，就是希伯来文，还有其他的语言。 Sementara itu pada masa itu gereja-gereja di Inggris kurang memperhatikan pelayanan untuk misi, khususnya misi lintas budaya. 在那个时期，英国很少说去想到去其他的地方去传福音，特别是穿越境界的福音。 Namun William Carey ya ketika dia membaca Matius 28, 19-20 dia tergerak untuk boleh memberitakan Injil. 但是威廉·克里当他读到马太福音28章的时候，他的心就被鼓动了。 Orang-orang di sekitarnya menentang dia, bahkan pendetanya juga bilang, ngapain kamu pergi ke luar negeri? Di sini juga masih banyak pelayanan yang harus kita lakukan. 许多他周围的人都反对他，甚至他的牧师还说：“你为何要出国呢？我们在这里都还有很多的事工要做。” Namun demikian William Carey tetap memiliki tekad untuk mau memberitakan Injil keluar daripada Inggris. 但是威廉他仍然有这个意念，说他要出英国去别的地方去传福音。 Akhirnya di usianya yang ke-32 tahun, William Carey bersama dengan keluarga, istri dan anak-anaknya pergi ke India untuk memulai pelayanan misinya. 后来，威廉和他的家人们就在他32岁的时候，带同他的妻儿去印度来传福音。 Rupanya tidak hanya di Inggris dia menghadapi tantangan, di tempat di mana dia memulai pelayanan misi dia pun menghadapi begitu banyak tantangan. 看起来他不但在本国遇到了挑战，但是他在印度传福音的时候，他也遇到了许多的挑战。 Dia harus menghadapi kemiskinan karena mungkin dana yang dimiliki untuk pelayanan misi terbatas, kemudian juga sakit penyakit dan juga penolakan secara budaya. 他要面临贫困，因为可能他的资金方面也有缺乏，而且他要面临疾病，而且也要面临许多人的反对。 Bahkan akhirnya istri dan anaknya pun meninggal di dalam pelayanan. 而且最后，他的妻子、他的儿女都因为侍奉工作而过世了。 Namun seluruh tantangan ini tidak membuat William Carey undur dari tekadnya memberitakan Injil di India. 但是这一切的挑战，并不使他不要再侍奉这个宣传福音的 Dia 事工。 bertahan selama 41 tahun untuk melayani di sana. 他能够坚持到41年来传福音。
Dia berkata di dalam bahasa Inggris, expect great things from God, attempt great things for God. 他在英文的实际翻译过来就是说，从神期望大事，但是要为神成就大事。 Jika kita mengharapkan hal yang besar, ya, itu dari Allah, kita pun harus mengusahakan hal yang besar buat Allah. 若是我们要从神那里期盼做大事的话，那么我们也要努力做大事，来为成就神的大事。 Karena itulah William Carey dengan segenap dirinya dia melayani di India. 因此，威廉克里他是用全心全意来在印度那边侍奉， Inilah yang membuat dia bertahan melayani di sana. 这就是让他能够坚持在印度侍奉。 Oleh karena dia tahu itulah panggilan Tuhan bagi kehidupannya. 因为他知道这就是神对他生命的呼召。 Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya seperti halnya William Carey yang memahami akan panggilannya. 其实就像威廉克里那样子，能够明白到神对他的呼召。 Sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memahami bahwa Allah memanggil kita sebagai umatnya untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia. 事实上，我们成为神的儿女，我们也要明白到神呼召我们是要成为世界上的祝福管道。 Lalu bagaimanakah agar kita bisa menjawab panggilan Tuhan bagi kita? 我们应该如何来回应神对我们的呼召呢？ Yang pertama yang harus kita pahami adalah sesungguhnya Allah memanggil kita untuk mendapatkan berkat dan menjadi berkat buat sesama kita. 首先，我们要明白到，神呼召我们是要我们蒙福并成为他人的祝福。 Di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, pasalnya ke-12 ayat pertama, di situ Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. 在创世纪12章第1节，神对亚伯拉罕这么说：“你要离开本地本族父家， Pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. 往我所要指示你的地去。” Panggilan Allah kepada Abraham itu adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. 神对亚伯拉罕的呼召是分外 Dia diminta untuk meninggalkan negerinya, keluarganya, 他要离开他的本国，他的家人。 tempat di mana dia merasa nyaman dan dia merasa aman. 他在那个地方已经感到很舒适 Dia 并且安 pergi 全。 ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan yang dia sendiri tidak tahu di mana negeri itu. 他要去到他自己本身都不知道到哪里去，但是神要指引 Dia 他。 pergi mempertaruhkan akan masa depannya. 他要将他的全程全然交托。 Dan kalau kita memperhatikan kata pergilah di situ adalah bentuknya imperatif atau bentuknya kata perintah. 当我们注意到“去”这个字的时候，那是一个命令词。 Ini bisa juga bermakna bahwa pergi itu artinya pergilah bagi atau untukmu, untuk dirimu sendiri. 这里可能的意思是说，你去是为自己去。 Dan ini bermakna bahwa perjalanan Abraham meninggalkan negerinya itu bukan sekedar pergi dari negeri asalnya, tetapi juga demi kebaikannya sendiri memenuhi panggilan dan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi dia. 所以亚伯拉罕去，他离开他的本国，是为他自己的好处，因为他能够回应神的呼召。 Dan di ayat yang kedua kita bisa melihat di situ Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 第2节这里这么说：“我必使你成为大国，我必赐福给你，赐你的名为大。你也要叫别人得福。” Perintah untuk pergi meninggalkan negerinya itu disertai dengan janji bahwa Allah akan memberkati Abraham. 命令他去的时候，上帝也有他的应许随着他。 Dan tidak hanya Abraham akan diberkati, Abraham akan menjadi berkat. 不单单亚伯拉罕蒙福，但是他也要成为他人的祝福。 Bahkan di ayat ketiga dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat.
甚至在第3节的时候这么说：为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你蒙福。 Di sini Allah ingin menunjukkan kepada Abraham bahwa berkat yang dia terima dan bagaimana Abraham menjadi berkat bagi orang lain, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tidak hanya bagi orang di sekitarnya, bahkan bagi seluruh kaum di muka bumi. 在这里有说到说，亚伯拉罕蒙福，并不是为了单单自己受到祝福，但是他要为许多人，不单是他周围的人，还有是万族的人的福。 Rasul Paulus sekali lagi menegaskan hal ini di dalam Galatia pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-8. 使徒保罗再次在加拉太书第3章第8节这么说。 Di situ dikatakan, olehmu, oleh Abraham, segala bangsa akan diberkati. 在这里告诉我们说，因为亚伯拉罕外邦人因信称义，万国都必因你得福。 Berkat Allah bagi Abraham itu sesungguhnya adalah cikal bakal misi Allah bagi semua bangsa. 亚伯拉罕所蒙的福，其实也是我们能够的福，能够有这个宣教的侍奉的一个根基。 Apakah misi Allah itu, Bapak Ibu sekalian? 神的使命是什么呢？ Misi itu adalah Yesus Kristus. Allah itu sendiri menjadi manusia dan menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. 那使命就是说，耶稣基督降世为人，成为我们的救赎主。 Itulah misi Allah bagi dunia ini. 这就是神为这个世上所施的使命。 Dan jika kita ada di tempat ini, kita duduk di tempat ini, kita menjadi anggota GKI Anugerah, itu semua diawali dari janji Allah bahwa Dia akan memberkati Abraham. 如果是我们今天可以在这里，我们坐在这里，我们可以得着福音，那全是因为从开始是因为亚伯拉罕的蒙福。 Bagian ini jelas bagi kita bahwa panggilan Abraham adalah dia menerima berkat, tetapi tidak saja dia menyimpan berkat itu, tetapi dia membagikan berkat bagi sesamanya, bahkan bagi seluruh dunia. 在这里告诉我们说，亚伯拉罕蒙福，他并不是单单为自己受到祝福，但是他也要为万族蒙福的做祝福。 Bapak Ibu sekalian, ini adalah Samuel Truett Cathy. 这一位就是说萨摩尔，是卡西特塞摩尔特鲁特卡西。 Ya, itulah ya nama Mandarinnya ya, dicocok-cocokkan saja. Ya. 这个是字面翻译的。 Ya, siapakah Truett Cathy? 这位特鲁特卡蒂是什么人呢？ Dia itu adalah pendiri dari jaringan atau restoran fast food yang namanya Chick-fil-A ya. 这位人是一个快餐厅的创始人。 Chick-fil-A ini adalah semacam restoran yang menyediakan kayak burger gitu ya, kayak McDonald, kayak KFC, tetapi bahannya dari ayam gitu ya. 这个快餐厅它是一杯快餐属实，然后它好像肯德基那样是用鸡来做一个原料来做汉堡包等。 Yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam bisnisnya itu, ya, dalam usahanya itu, Truett Cathy menerapkan prinsip-prinsip kekristenan. 很吸引人的是，卡西在他的生意当中，他能够放下基督徒的原则在里头。 Karyawan dan kapan kita buka kebaktian lagi jam 6? 自从疫情以后，有许多人问我说，什么时候我们能够举办6点钟的崇拜？ Kenapa? Iya, supaya saya bisa ikut kebaktian, kemudian saya pergi buka toko katanya. 为什么呢？因为6点我参加崇拜以后，我还可以回家以后可以开店。 Bapak Ibu sekalian, di dalam imannya ya Samuel Cathy ini ya Truett Cathy ini menutup usahanya di hari Minggu, padahal itu lagi rame-ramenya. 卡西却在周日的时候不开张，其实那个时候是最有效的时候。 Dia berkata demikian, I was not in the chicken business,
I was in the people business. 他说我不只是做一个烤鸡，而且是烤鸡的生意，但是我是从事能人事的生意。 Saya mah bukan pengusaha ayam gitu ya pengertiannya, tetapi saya sedang mengusahakan tentang manusia. 他的意思是说，我不是单单做一个炸鸡的生意，但是我是正在怎样来做一个人事的事情。 Baginya usahanya itu adalah sarana untuk menjadi berkah, tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga buat pelanggan dan lingkungan di sekitarnya. 他的生意只是成为他支持他，可以成为他人的祝福。 Dia mempekerjakan anak-anak muda yang putus sekolah supaya mereka bisa memiliki kehidupan. 他能够邀请那些辍学的学生们，使他们能够继续生活。 Dia memberikan beasiswa, bahkan mendirikan yayasan sosial, mengambil sebagian keuntungan daripada bisnisnya untuk mendukung orang-orang di sekitarnya. 他将他生意赚来的一部分钱来支持那些困苦的人，而且他也举办一个奖学金。 Tuet Keti tidak menampung semua berkat yang dia terima, tetapi dia menyalurkannya bagi sesamanya. 卡西不单将他的引力全部放在他自己的包包里，但是他愿意分享给他人。 Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. 弟兄姐妹们，神赐福给我们，并不是让我们自己来享用。 Siapapun kita, entah kita pengusaha, karyawan, bahkan mungkin pensiunan ya, ibu rumah tangga, ya, Tuhan tetap menantang kita apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. 无论我们是什么人，我们可能是一个企业家，或者我们是一个家庭主妇，或者我们是一个职员，甚至我们已经退休以后，神都是在挑战我们，要让我们成为他人的祝福。 Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bisa menjawab pertanyaan apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dahulu, adakah kita menyadari hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan? 当我们还没有回答这个问题，说你是否已经成为他人的祝福吗？首先，我们要先醒悟到有一个问题，就是说，我们是否已经知觉到我们已经蒙福了？ Kalau kita bisa datang kebaktian di tempat ini, itu sudah berkat Tuhan. 就是我们能够来到这个教堂，我们一起来敬拜神，这也是一个恩典。 Kalau anak kita masih memperhatikan kita, itu adalah berkat Tuhan. 就是我们的儿女们还在关心我们的话，那也是一个恩典。 Kalaupun bisnis kita sedang sulit, tetapi kita masih bisa hidup, itu juga adalah berkat Tuhan. 虽然我们的生意可能很困难，但是我们仍然还能够活着，那也是一个恩典。 Ketika kita memiliki hati yang bersyukur, ya, kita bisa merasakan bahwa kita diberkati oleh Tuhan. 当我们仍然有一个感恩的心，我们就能够感受到神的赐 Sekecil 福。 apapun yang kita terima dari Tuhan, kita syukuri dan itu boleh menjadi berkat bagi kita. 我们无论从神那里受到的是那么微小的祝福，但是就是我们能够感恩，那也是一个祝福。 Baru kita bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? 这时候我们才能够回答说，我们是否已经成为他人的祝福？ Adakah perkataan kita membangun orang lain, membangun anak kita, membangun cucu kita untuk hidup lebih baik lagi? 有人说，我们能够使我们的儿女、我们的孙子们能够活得更好。 Adakah kehidupan kita menjadi saksi bagi orang lain sehingga orang lain mau datang kepada Tuhan? 我们是否可以成为一个见证人，使能够令人归主吗？ Atau sebaliknya justru orang lain lihat, ih orang Kristen kok gitu ya, udah nggak usah ke gereja. 或者反过来说，我们成为绊脚石，以至于他人说：“好的啦，我们不用去教堂。” Mari kita mengingat kembali apakah kasih, apakah berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. 让我们再次觉悟到，我们是否已经受到了神的赐福。 Dan mari kita kembalikan itu semua kepada Tuhan karena Dia yang memilikinya. 让我们能够回报神，因为那些都是神所赐予的。 Hal yang kedua, bagaimana kita boleh memenuhi akan panggilan Tuhan adalah kita menyadari bahwa panggilan Tuhan bagi kita adalah untuk kita menjadi umat pilihannya.
第二就是说，我们要醒悟到神的呼召是叫我们成为被拣选的子民。 Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 在彼得前书第2章第9节这么说：唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。 Bapak Ibu sekalian, surat Petrus ini ya ditulis oleh Rasul Petrus untuk orang-orang Kristen yang tinggal di daerah Asia Kecil, sekarang negara Turki. 这彼得写这个书信的时候，他是要写给那些小亚细亚的信徒，就是现在的土耳其。 Orang-orang Kristen di Asia Kecil itu mereka adalah para perantau. 在小亚细亚的基督徒，他们都是一个游牧的人， Mereka hidup di dalam status sosial yang rendah. 他们生活在一个社会地位很低的。 Kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin. 他们多数的他们都是贫困的人， Mungkin kayak nenek moyang leluhur kita ya yang datang dari Cungko ke Indonesia, pastinya mereka juga dalam kondisi yang terbatas pada waktu itu. 可能就像我们从前的祖先，他们从中国来到印尼的情况。 Tidak itu saja, mereka dipandang rendah oleh lingkungannya, didiskriminasikan, dipinggirkan. 还有，他们不但如此，还被人家看低，并且他们是在被丢弃。 Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, Paulus menyebut mereka dengan bangsa yang terpilih. 虽然他们被歧视，但是保罗告诉我们说，他们是被拣选的子民。 Mereka disebut imamat yang rajani, 他们是有金尊的祭司， bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. 是圣洁的国度，是属神的子民。 Petrus mengingatkan kepada mereka, apapun situasi mereka, mereka harus ingat identitas mereka yang sesungguhnya. 彼得提醒他们，无论他们身份是什么，但是他们要记住他们原来的身份。 Identitas mereka adalah mereka milik Kristus. 他们的身份是他们是属神的子民。 Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu Bapak Ibu sekarang kondisinya bagaimana. 我现在都不知道你们到底情况是如何。 Sebagian mungkin sudah pensiun, sudah menganggap udah nggak ada penghasilan, nggak ada orang yang dengerin lagi saya, gitu ya. 有些可能已经退休了，觉得说，哎，我已经没有用了，没有人要听我说话。 Tapi ingatlah identitasmu bahwa kita semua ini adalah milik Kristus. 但是我们要紧紧的记得我们自己的身份，我们是属神的子民。 Dan sebagai milik Kristus kita punya tugas yang Tuhan berikan kepada kita. 属神的子民，我们有我们自己的任务， Yaitu supaya kamu ya, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. 就是说我们要宣扬神的大功，就是要将我们带出黑暗，入奇妙光明的地方。 Kita yang dulu hidup di dalam dosa oleh Tuhan diangkat keluar. 我们以前活在罪中，现在神要提拔我们走出罪。 Kita yang dulu hidup di dalam kegelapan dunia, Tuhan panggil keluar dan kita tinggal di dalam terangnya. 我们以前住在罪的黑暗当中，现在神要呼召我们走出这个黑暗。 Dan itu harus kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. 这些我们都要向我们周围的人做一个见证。 Karena itu Paulus juga mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 10, Paulus berkata, karena kita ini adalah buatan Allah diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. 因此，保罗在以弗所书第2章第10节这么说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善。” Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu memberitakan kepada orang lain ada Kristus yang sudah memberikan keselamatan bagi setiap kita. 神呼召我们，就是要我们行他叫我们做的善功，那就是把主的救赎大功宣扬给多人听。 Dan itulah tugas yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya kepada kita di dalam kehidupan kita.
神已经预备好我们在我们的生命当中。 Ini adalah Saur Marlina Manurung. 这位是一个叫做沙尔玛丽娜马努荣的人， Nah, dia biasa dipanggil Butet Manurung karena dia orang Batak ya. 他是个巴达人，他平时被叫做布达马努荣。 Siapakah dia? Dia adalah lulusan dari Unpad Sastra Antropologi. Wah. 他是谁呢？他是一位已经毕业于人类学的学生， Pendidikannya lumayan tinggi artinya ya. 他的教育程度很高。 Dia juga sempat kuliah di ini Australia National University. Jadi Universitas Nasional Australia jurusan antropologi. 他也曾经在欧洲攻读这个人类学， S2 ya. 他已经成为一个学士。 Nah, Bapak Ibu sekalian, bukannya Butet ini mencari pekerjaan di kota begitu ya, bukannya dia karena gelar saya, wah ini Unpad kan lumayan ya, universitas yang terpandang gitu ya, apalagi dia teruskan ke Australia. Dia bukan mencari pekerjaan di kota. 他虽然是身为一个出名大学的学士，他可能可以在大地方找工作，但是他没有。 Yang dia lakukan, dia pergi ke hutan di daerah Jambi. 他反而去占碑那地方的森林那边。 Dia disuruh di situ mencari suku yang hidupnya suka berpindah-pindah, Bapak Ibu sekalian. 他在那里找到那些生活是移来移去的， Berpindah-pindah di dalam hutan, membuka ladang, kemudian pindah lagi. 在丛林中，他们做一份的工，然后他们再搬到另外一处。 Dia mengumpulkan anak-anak dari suku itu dan kemudian mengajar mereka. 他就聚集那些生活在丛林中的孩子们，然后教导他们。 Dia membuka apa yang disebut dengan sekolah rimba. Ya. 他能够开放一个叫做丛林学校的， Sekolah buat anak-anak di sana. 是要为那些在那边的孩子入学。 Dia mengajar anak-anak supaya anak-anak nanti kalau besar mereka bisa baca, tulis dan hitung sehingga dia tidak dibohongi oleh orang-orang kota. 他要教导那些孩子们能够读、能够算，以至于以后不会被人家骗。 Butet berkata, pendidikan adalah hak semua orang termasuk mereka yang tidak tinggal di kota dan tidak berpakaian seperti kita. 不的说，教育是每个人的权利。 Dengan berani dan dengan kasih dia menjadi terang ya di tempat yang paling gelap, yang tersembunyi tanpa sorotan orang lain, tanpa panggung. Ya. 他在那个黑暗的地方，没有人知道的地方，他发光了。 Dan akhirnya perjuangannya mengajar anak-anak ini diangkat di dalam sebuah film yang judulnya Sekolah Rimba. 以至于他的事迹能够成为一个影片。 Bapak Ibu sekalian, Butet Manurung membawa terang bagi anak-anak di sekolah rimba itu supaya mereka memiliki masa depan yang lebih cerah. 不得将光亮带到那些孩子们的身前，以至于以后，他成为了他们的光。 Tuhan juga ingin kita menjadi terang bagi sekitar kita. 神也要我们成为我们是周围人的光。 Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi terang yang Tuhan inginkan itu? 问题是说，我们是否已经成为神要我们做的那光吗？ Adakah kita mendukung pelayanan-pelayanan yang membawa terang bagi tempat-tempat yang sulit dijangkau? 我们是否已经去支持那些能够带去那些偏僻的地方，成为一个光吗？ Mungkin kita tidak bisa pergi ke tempat itu, tetapi kita bisa mendukungnya di dalam doa, di dalam dana yang Tuhan percayakan kepada kita. 可能我们本身不能够去到那样的地方，但是我们却能够在资源上，我们也能够为他们带祷。 Kalau kita tidak bisa pergi, doakan anak atau cucu kita memiliki panggilan untuk juga boleh memberitakan Injil ke daerah-daerah itu. 可能我们本身只能够祷告，不能够去，但是可能我们的孙们也能够去。 Kita mungkin tidak seperti William Carey bisa ke India, kita mungkin tidak seperti Butet pergi ke hutan di Jambi, tetapi kita bisa pergi kepada orang-orang di sekitar kita.
我们不可能不像威廉能够去印度，不像这个布特能够去丛林当中，但是我们却能够去到我们四周围的人们当中。Ibu-ibu yang pagi-pagi suka olahraga, suka lay dance gitu ya. Mungkin ada teman-temannya yang belum percaya kepada Tuhan, bawalah mereka kepada Tuhan. 姐妹们，可能你们有参加晨运，那时候你们也可以邀请那些还没有信主的人们来信耶稣。Bapak-bapak yang mungkin suka masih punya teman-teman yang bisa kongko-kongko bersama, bawalah mereka kepada Tuhan. 弟兄们，可能你们也有谈话的对象，可以带他们来信主。Karena sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa setiap hari itu adalah kesempatan bagi kita untuk boleh bermisi bagi Tuhan. 神要提醒我们说，我们每一天我们都能够去参与这个宣传福音的工作。John Stott, seorang pendeta, penginjil dan juga teolog yang memperhatikan tentang misi dan penginjilan, pernah berkata demikian. 约翰他是一个神学家，也是一个传道者。Dia berkata,We must be a global Christian with a global vision because our God is a global God. 他说，我们要拥有全球视野的基督徒，因为我们的神是全球性的神。Kita harus menjadi orang Kristen dalam skala global karena dengan visi yang global karena Allah kita adalah Allah yang global. 我们要有一个意向，就是全球性的意向，因为我们的神也是全球性的神。Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas dan Allah ingin kita melakukan misi yang tidak terbatas pula. 我们的神是无限的，以至于我们也要传福音，是无限制的去传。Karena itu jemaat sekalian di dalam pertandingan iman yang Tuhan percayakan kepada kita. 因此，我们在这个新兴的征战中，神已经拣选了我们。 Marilah kita tidak hanya menjadi penonton saja. 让我们不单单成为一个观众。 Marilah kita menjadi pelari, ya, di dalam perlombaan itu yang juga menjadi berkat bagi orang lain. 但是我们要成为一个在比赛中的一个赛跑者，以至于我们能够成为见证。 Kita mendukung badan misi, ya, di dalam doa, dana dan mungkin kalau memungkinkan dalam tenaga. 我们要支持我们的宣教事工，可能我们能够用祷告，或者甚至是我们本身去参与。 Kalau kita lihat dalam bulan misi ini ya, ada booth yang disediakan oleh badan misi di lantai 2. 我们看到在这个宣教业的时候，我们能够看到在第2楼有一些站。 Dan sesungguhnya bulan misi dan penginjilan ingin mengingatkan kita akan panggilan kita. 其实，在这个宣教业里，我们要被提醒说，我们的呼召是什么？ Yaitu agar misi Allah tergenapi di bumi ini. 那就是说，让神的使命能够成全在这个地上， Agar Injil Tuhan boleh disampaikan sampai ke ujung bumi. 使神的真理能够被传播到地极。 Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Ya Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami baik melalui kisah Abraham maupun juga apa yang Rasul Petrus tuliskan. 神啊，我们感谢主，你提醒了我们，无论是借着亚伯拉罕还是保罗所写的书信， Sesungguhnya ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. 我们在生命中的神的对我们的呼召。 Dan panggilan itu sesungguhnya tidak hanya kami merasakan berkat Tuhan, tetapi kami boleh membagikan berkat itu bagi sesama kami. 这个呼召就是说，我们不单从神而得蒙福，但是我们要将这个福气分享给他人。 Tolonglah kami Tuhan boleh melihat ini semua dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. 让我们能够看到，我们也能够在日常生活当中做到。 Karena kami tahu berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kami dan kami ingin orang lain juga boleh merasakannya. 因为我们知觉到神你的恩典是那么的丰盛临到我们的生命，以至于我们也愿意去分享给他人。 Firman-Mu telah diberitakan Tuhan dan kiranya Allah Roh Kudus terus berbicara di dalam hati setiap kami. 你的话已经被传播过来，但愿圣灵一直在我们的心中动工。
Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们感恩，我们祷告。Amin. 阿门。